Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Jadi pada malam ini kita sampai kepada bab yang ketiga, yakni dengan tajuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama telah menyusun jalan-jalan untuk kita menuju kepada Allah Taala. Ini bukan bermakna Allah Taala ada jarak yang kita kena sampai satu tahap, satu tempat pada satu tempat, tidak. Tapi ini satu jalan ataupun satu metod, satu cara untuk kita melalui jalan ibadat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala boleh beri kurniaan daripada Allah mengikut apa yang Ia kehendaki. Maka yang pertama, jalannya ialah bertaubat kepada Allah. Sesiapa yang ingin mendekatkan diri dengan Allah, dia kena bertaubat kepada Allah. Kerana taubat menghapuskan dosa. Dan taubat juga sebagai jalan seseorang itu kembali kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang tidak bertaubat, maka amat sukar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua manusia melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka jalannya adalah jalan taubat. Kalau seseorang itu melakukan amal ibadat tapi dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka bagaimana ibadatnya menjadi bersih untuk sampai kepada Allah, sedangkan hatinya masih lagi kotor daripada dosa-dosa yang ia telah lakukan. Maka jalan pertama adalah jalan taubat. Yang kedua, jalan muhasabah, menghisap diri, menghitung diri. Kata Sayyidina Umar, al-khatab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan di hadapan Allah Ta'ala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kamu timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muhasabah, selepas ia bertaubat kepada Allah, lalulah dimuhasabah, yakni menghitung dirinya sebagai hamba yang fakir kepada Allah, yang dhaif dan juga yang hina di hadapan Allah Ta'ala. Apabila dia bertaubat dan dia sentiasa muhasabah diri, maka lahir yang ketiga pula, khauf, yakni merasa takut kepada Allah. Untuk melahirkan rasa takut kepada Allah bukan senang, kerana kadang-kadang kita buat ibadat, dalam waktu yang sama kita buat maksiat. Manusia yang melakukan ibadat dalam waktu yang sama buat maksiat, sebenarnya manusia itu tidak ada takut kepada Allah. Dan yang dikehendaki oleh Allah, hendaklah kita ini sentiasa takut kepada Allah. Maka perkataan takut sama ada daripada perkataan khauf, takut, ataupun taqwa, yakni merasa takut. Orang yang takut kepada Allah, dia akan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadat yang kita lakukan tanpa takut kepada Allah, ibadat itu adalah ibadat yang kurang manfaatnya. Hinggalah lahir seseorang itu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dia takut amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Dia takut bahawa dia ini adalah manusia yang banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut akan kebesaran Allah, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka jalan menuju pada Allah. Yang ketiga takut, yang keempat rajak. Rajak maknanya harap kepada Allah. Ada orang melakukan amal ibadat, lepas dia buat ibadat terus dia rasa lega kerana sudah tunaikan tanggungjawabnya, tetapi tidak ada harap di dalam hatinya, adakah amalannya itu diterima oleh Allah. Maka orang-orang saleh, dia sebelum sembahyang dia sudah takut,
Kerana apa? Takut tak tunai tanggungjawab. Lepas sembahyang, lepas buat amal ibadat, rasa harap pula, mengharapkan agar Allah Ta'ala menerima amal ibadatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Sesiapa yang ingin jumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha, maka beramallah dengan amal yang saleh. Ini menandakan orang yang ingin, yang ada harap agar Allah Ta'ala menemuinya, dia menemui Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepadanya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dalam waktu yang sama, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, sidik, benar dari segi perkataan dan benar dari segi perbuatannya. Benar dari segi niatnya, maka perjalanannya adalah mesti benar. Orang yang benar ini, dia melakukan sesuatu amal ibadat semata-mata kerana Allah, tidak kerana yang lain. Dan benar itu bukan duduk di lidah saja, tapi dibuktikan dengan amalan dia. Maka yang keenam, yang kelima sidik, benar. Yang keenam ikhlas, yakni melakukan amal ibadat semata-mata liwajhillah, kerana menuntut keredaan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan melakukan amal ibadat kecuali dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas, dia buat ini memang semata-mata kerana Allah, bukan nak tunjuk pada orang, bukan nak rasa dirinya lebih baik pada orang, tidak, tapi kerana merasa dirinya hamba kepada Allah. Kalau orang itu tak merasa dirinya betul-betul hamba, dia belum lagi ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia hamba kepada nafsunya. Kalau tidak, dia hamba kepada makhluk, ataupun hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sabar, yakni dia mesti sabar dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melalui jalan Allah mesti sabar. Yang pertama, sabar dalam ibadatnya. Mesti dia sabar dalam ibadat. Sama ada ketika dia melakukan amal ibadat, ketika dia tidak suka, seumpama waktu yang sangat sejuk, maka tak suka nak bangun sembahyang, tapi dia bangun juga. Kadang-kadang dalam keadaan sakit, dia lebih suka rehat daripada bangun ibadat, tapi dia bangun juga. Dia kena sabar. Dan juga sabar daripada maksiat. Walaupun dia ini boleh mampu melakukan maksiat, tapi dia tahan dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dari segi maksiat. Yang ketiga, sabar dari segi musibah. Dia mesti sabar musibah yang menimpa dirinya, dan dia memahami bahawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, warak. Warak ini adalah orang yang menahan diri. Orang warak ni orang yang tahan diri daripada perkara syubhat dan perkara haram. Bahkan dia tidak mengambil yang lebih daripada perkara halal. Benda halal dia boleh ambil, tapi dia tidak ambil lebih. Kalau ada harta, dia ambil sekadar yang perlu sahaja, yang lainnya digunakan pada agama Allah. Ini orang yang warak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia minum, dia pernah satu ketika minum susu. Bila minum susu, akhirnya orang yang memberi minum susu itu beritahu kepada dia bahawa hasil yang diberi tadi itu adalah hasil daripada tenun nasib dahulu, masa dia jahiliah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jolok mulut dia sampai muntah ke semuanya sekali, menjaganya, kerana tidak mahu di dalam perutnya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang warak ini dia jaga yang syubhat, dia tak ambil yang syubhat. Dia tidak ambil yang haram, lebih-lebih lagi yang haram. Bahkan yang halal pun dia tak ambil lebih-lebih. Boleh dia nak berlebih-lebihan, tapi tidak mahu. Kerana apa? Kerana bimbang perkara yang lebih itu boleh melalaikan ia dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ke-9, zuhud, yakni hati hanya berpaling kepada Allah.
Walaupun di hadapannya ada dunia, walaupun harta begitu banyak di hadapannya, tetapi dia adalah orang yang zuhud, yakni orang yang hatinya hanya kepada Allah. Walaupun harta banyak di hadapan mata, walaupun ada pangkat, tetapi orang yang zuhud ini dia tidak memandang kepada harta yang ada, dan dia tidak memandang kepada pangkat yang dimilikinya, tetapi hanya memandang kepada Allah. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia khalifah, tetapi dia ada orang yang zuhud kepada Allah. Dunia sudah ada di hadapannya. Kalau dia nak ambil harta pembendaharaan negara ketika dia menjadi khalifah, dia boleh ambil. Dan dia boleh menetapkan bahagian dia banyak, sekian-sekian banyak ni, tapi dia tidak mahu mengambilnya, dan hidupnya dalam keadaan sederhana, bahkan dikatakan fakir ataupun miskin. Sehingga kan Umar bin Abdul Aziz meminta kepada orang, yakni pegawainya, pekerjanya, agar mencari orang yang layak terima zakat. Tapi apabila dicari-cari, didapati yang layak terima zakat adalah khalifah itu sendiri. Khalifah yang layak terima zakat, yang sedangkan dialah orang yang diamanahkan memegang pembendaharaan negara pada ketika itu. Jadi ini orang yang zuhud, orang yang sudah tidak memandang kepada dunia. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada zaman pemerintahannya, negara Islam dibuka, bahkan banyak harta-harta rampasan perang, banyak kekayaan-kekayaan Islam. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab adalah orang yang zuhud, hatinya tidak memandang kepada apa yang ada pada zahir, tetapi melihat kepada batin, yakni melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, redha. Jalan kepada Allah mesti redha di atas apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, mesti kita redha, sama ada kita suka ataupun tidak suka. Maka Allah Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Sesuatu benda yang kamu tak suka, tetapi sebenarnya itu lebih baik bagi kamu. Jadi banyak benda yang kita tidak suka. Kadang-kadang kita kehilangan harta, kadang-kadang kita kehilangan jawatan, kadang-kadang kita kehilangan sesuatu yang kita suka ataupun seseorang yang kita kasih. Tetapi itulah yang paling baik, kerana itu pilihan Allah. Maka hendaklah redha menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang redha dengan Allah ini, kalau dia timpa satu-satu apa-apa musibah umpamanya, dia tidak melihat kepada musibah itu, tetapi dia melihat kepada hikmah yang akan Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kerana tidak akan berlaku satu-satu perkara, pasti ada hikmahnya. Dan kadang kita tak tahu lagi. Hari ini kita tak nampak lagi, 2 hari tak nampak lagi, 1 bulan baru nampak, setengahnya 1 tahun baru nampak, setengahnya 3 tahun baru nampak. Maka semuanya apa-apa yang berlaku ada hikmah, maka serahlah kepada Allah. Ini satu jalan untuk sampai kepada Allah. Dan yang ke-11, tawakal, yakni menyerah diri dengan Allah selepas berusaha. Jangan tawakal itu tidak berusaha, ada setengah faham. Tawakal itu tidak usaha, serah pada Allah. Tawakal sebenarnya berusaha lah. Lepas daripada usaha, serah pada Allah dari segi pemberian Allah. Allah Ta'ala nak beri kepada kita, kita terima belaka. Macam mana Allah Ta'ala nak beri, serah pada Allah. Cara dia, kadang-kadang kita minta lain, Allah Ta'ala beri yang lain, kita terima saja, kita serah kepada Allah, berserah diri. Apa yang Engkau nak beri pada kami, ya Allah, itu tawakal. Tapi tidak bermakna bahawa kita tawakal ni kita tak bekerja, kita duduk saja, tidak. Sahabat Nabi, dia ada unta, kemudian dia tak ikat unta. Nabi tanya dia kata dia tawakal. Tawakal maknanya kalau hilang, tak hilang, serah pada Allah. Nabi kata akilha summa tawakal, ikat dulu unta tu, barulah serah pada Allah. Kalau kita dah ikat, hilang juga, tak apalah, itulah pilihan Allah. Tapi memanglah kita ni saja nak cari ataupun nak cari musibah, kita duduk biar gitu. Kita parking motor, anak kucing motor tinggal situ. Orang pun tengok ada anak kucing, tak jalan lalu, dah molek. Orang kena curi, dah kita tawakal, dah serah pada Allah. Allah Ta'ala pilih, orang motor kita kena curi, itu bukan salah, itu salah dari segi konsep tawakal. Orang yang tawakal ini dia berusaha
betul-betul, kemudian dia menyerah diri apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sebab itu orang yang tawakal, yang sampai pada Allah Ta'ala, dia tak susah, rezeki dia tidak susah, kerana yang menanggung rezekinya adalah Allah. Dia usaha saja dan dia tidak memandang kepada usahanya, tetapi memandang kepada pemberian Allah Ta'ala. Dan akhirnya yang ke-12, jalan menuju Allah adalah syukur kepada Allah. Rasa terima dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Maka kita ini kalau faham syukur, kita syukur benda yang molek. Benda yang molek saja kita syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tak molek, kita tak bersyukur. Kita bersyukur belaka. Sama ada benda itu molek ataupun tidak molek, maknanya kita terima dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas pemberian Allah. Syukur ini apa? Syukur ini adalah kita menggunakan nikmat Allah Ta'ala pada jalan yang diridai oleh Allah. Itu syukur. Sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita gunakan pada jalan Allah. Itu syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada aku akan tambah nikmat. Maknanya kalau Allah Ta'ala beri sesuatu nikmat, kita gunakan nikmat itu pada jalan kebaikan, pada jalan agama, maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat tadi. Allah Ta'ala beri kita kesihatan, lalu dengan kesihatan kita beribadat, Allah Ta'ala tambah lagi. Tidak semestinya Allah Ta'ala tambah kesihatan, tetapi boleh jadi Allah Ta'ala murahkan rezeki. Boleh jadi dengan kesihatan kita beribadat, kita mensyukuri nikmat sihat ini, Allah Ta'ala tambah ilmu. La azidannakum, aku tambah. Tak kira lah, yang dia bersyukur tu pada benda lain, Allah Ta'ala boleh tambah kepada benda lain pula. Maka ini janji Allah. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah Ta'ala itu begitu pedih. Ini jalan dia. Sampai kepada 12 di antaranya akhirnya jadi makam syukur. Orang syukur tak ada apa-apa. Ya terima kasihlah ke dengan Allah. Allah Ta'ala buat macam ni pun terima kasih. Semua terima kasih. Dan setiap nikmat yang dia dapat, semuanya ingat pada Allah. Ini orang yang makam syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok jalan wusul kepada Allah. Apa makna wusul? Jalan sampai kepada Allah. Setelah kami terangkan sepintas lalu pada bab yang pertama dan bab yang kedua dahulu, panjang kita sudah bicara tentang manhaj, yakni perjalanan amali yang diambil oleh imam-imam sufi daripada kalam Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan manhaj sufiyah, yakni perjalanan pendekatan sufi, amalan sufi sebenarnya diambil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna amalan ini diambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seumpama jalan suhbah, jalan bersahabat dengan orang-orang saleh. Sebab itu orang yang nak melalui jalan sufi, jalan tasawuf, mesti dia berjalan bersama dengan orang-orang yang saleh, dia bersuhbah dengan orang-orang yang saleh. Sebenarnya seseorang itu mengikut dengan siapa yang dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang baik, dia akan jadi baik. Begitulah keadaan dia. Lalu dikatakan bahawa perjalanan amalan yang dilakukan adalah suhbah di antaranya. Sebab itulah para sahabat Nabi, mereka adalah golongan yang mulia, disebabkan mereka itu bersuhbah, yakni bersahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalannya adalah jalan suhbah. Dan tasawuf bukan suhbah semata-mata berjumpa dengan guru mursyid, berjumpa dengan ulama-ulama saleh, berjumpa dengan guru-guru yang ada ahwal, yang beramal dengan ilmu. Tidak cukup dengan itu. Mestilah tasawuf mesti melalui jalan ilmu. Mesti kena belajar ilmu. Jangan jadi sebahagian orang yang memikirkan tentang hakikat, tentang batiniah, lalu meninggalkan zahiriyah, meninggalkan zahir. Apa ilmu tidak penting, itu kulit, kita main terus isi. Tak, mesti kita belajar ilmu. Kerana az-zikru bila ilmin la yanfa'. Berzikir tanpa ilmu tidak memberi manfaat. Maka kena melalui jalan ilmu. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri pun di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan aqabah, maknanya jalan-jalan yang perlu dilalui mestilah dengan melalui jalan ilmu. Mesti melalui jalan ilmu, kerana ibadat tidak diterima dalam keadaan jahil. Lalu jalannya adalah jalan ilmu.
Hanya kita bagi orang awam yang nak melalui jalan Allah mesti melepasi ilmu fardu ain yang terdiri daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Lalulah di samping bersuhbah, belajar ilmu baru berzikir. Jangan berzikir tanpa ilmu, tak boleh juga. Berzikir sahaja tapi majlis-majlis ilmu tidak mahu hadir. Itu tidak boleh. Dan jangan kita berzikir seorang-seorang, mesti ada suhbah, mesti ada dampingan dengan guru. Sebaik-baiknya kita berzikir bersama guru untuk kita mendapat limpahan yang ada daripada guru tadi. Lalu bersuhbah, kemudian ada ilmu, kemudian zikir. Lepas daripada itu khalwah, kita asingkan diri daripada orang ramai supaya selamat kita, anggota kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Dan sebagainya, banyak sebagaimana yang kita telah bicara pada bab yang pertama dan bab yang kedua. Ternyata dari segi bentuk dan tempat ia merupakan perbuatan anggota badan, dan dari segi roh dan juga jauharnya ia adalah bergerak, adalah gerak laku hati. Maka di sana perlu kepada keterangan tentang perjalanan yang khusus terhadap keadaan hati serta sifat-sifat nafsu dari aspek rohani, kerana asal manhaj ini adalah memperbetulkan hati, mengobati hati daripada segala penyakit yang menghiasi dengan sifat-sifat serta menghiasinya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi nak beritahu di antaranya yang ditunjuk dalam manhaj sufiyah, dalam perjalanan sufi ini, di antaranya zahir dan batin. Pergerakan zahir mestilah ada perbuatan anggota badan seperti sembahyang, ibadat-ibadat yang dilakukan, dan dari segi roh, dari segi dalamannya, mestilah ia berkaitan dengan gerak laku hati, supaya hati kita bergerak daripada lalai kepada ingat kepada Allah Ta'ala. Maka ini khusus membahaskan tentang hati, kerana hati manusia ni kalau rosak habis amalannya. Iza salahat salahat jasadu kulluh, wa iza fasadat jasadu kulluh. Apabila baik seluruhnya, apabila buruk seluruhnya. Apa itu kalau baik habis, kalau buruk habis? Hati. Kalau orang itu hati buruk, maka buruklah amalannya. Percakapannya buruk, perbuatannya buruk, akhlaknya buruk. Yang buruknya adalah hati asalnya. Tetapi kalau orang itu hatinya bersih, maka percakapannya bersih, perbuatannya bersih, akhlaknya semua bersih. Maka sebab itulah disebut dalam hadis supaya kita ini membersihkan hati. Disebut inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging, kalau baik habis, kalau buruk habis. Ala wahya qalbu, itu adalah hati. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada bentuk tubuh badan kamu, wajah kamu yang cantik, tidak, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Lalulah ditanya orang yang cerdik pandai, Luqmanul Hakim, seorang raja tanya kepada Luqman, hai Luqman, ada binatang yang disembelih, tolong hantar bahagian yang paling molek untuk dimakan. Lalu Luqmanul Hakim mengambil bahagian hati, beri kepada raja tadi. Dibungkusnya. Apabila dibuka bungkusan tadi, hati. Bermakna Luqmanul Hakim kata kalau bahagian yang paling molek itu hati. Kalau nak makan hati bahagian yang paling molek. Lalu dimakan. Kemudian dalam waktu yang lain, raja tadi kata pada Luqman, hai Luqman, tolong bagi bahagian yang tak molek, supaya aku tahu bahagian ni jangan makan. Lalulah Luqmanul Hakim pun bungkus bahagian tadi, beri pada raja tadi. Raja pun buka bungkusan tadi, tengok-tengok hati juga. Lalu dipanggil, hai Luqmanul Hakim, aku ingin bertanya kepada kamu. Dahulu aku tanya kepada kamu bahagian yang paling baik, kamu jawab hati. Kamu beri kepada aku hati. Tapi hari ini aku tanya bahagian yang paling buruk, maka kamu beri hati. Lalu dia tanya, wahai Khalifah, tidakkah kalau hati itu buruk, maka buruk yang lain? Tidak kalau hati itu baik, maka baik yang lain. Maka yang paling baik pun hati, yang paling buruk pun hati. Maka demikianlah ilmu yang berkaitan dengan hati ini adalah manhaj sufiyah, perjalanan sufi yang menunjukkan tentang sifat-sifat nafsu yang bermain di dalam hati serta berkaitan dengan aspek rohani
yang berkaitan dengan kerohanian, yakni perjalanan batin. Kerana asal manhaj ini adalah membetulkan hati. Sufyan ini membetulkan hati. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi di kota Mekah. Kerana orang-orang Mekah sembah patung berhala, minum arak, berjudi, berzina dan macam-macam lagi perbuatan-perbuatan mungkar. Lalu dilahirkan Nabi SAW. Adakah dibunuh orang-orang yang buat maksiat? Tidak. Adakah diperangi? Tidak. Tetapi didatangkan kalimah tauhid di dalam hati mereka. Maka yatlu alaihim ayatihi, dimasukkan tauhid, wa yuzakkihim, dibersihkan. Maka tauhid menunjukkan bahawa perlu ada ilmu untuk beribadat pada Allah. Dan kemudian bila ada ilmu, mesti wa yuzakkihim, dibersihkan hati. Maka hati ini dibersih bukan dengan ilmu, mesti dengan amal. Nah, amal macam mana? Tidak ada ilmu. Jangan kita beramal tanpa ilmu. Lalu dia utamakan amal, zikir amal. Mana ilmunya? Mesti ilmu, mesti kena ada. Kerana amalan yang diamal itu mesti dalam keadaan ilmu. Lalu Imam Al-Ghazali disebut dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan ilmu itu adalah imam, amal itu makmum. Ilmu itu adalah imam, amal itu makmum. Bermakna kita nak beramal mesti ada iman, mesti ada, nak menjadi makmum ini mesti kena ada imam. Nak beramal mesti kena ada ilmu. Maka dikatakan dalam keadaan mesti setelah itu ada ilmu untuk membersihkan hatinya daripada segala penyakit serta menghiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Daripada sifat-sifat mahmudah. Lalu dikatakan bahawa supaya kita panggil jauhar kita ni menjadi bersih. Jauhar ni sebenarnya maknanya sesuatu yang dalam, yang berkaitan dengan hati, ataupun dia panggil hakikat satu zat, ataupun hakikat sesuatu yang ada di dalam hati. Perbahasan yang dalam lagi kita nak bahaskan. Sebab kalau itu bahas dalamnya, dia ada qalbu, dia ada fuad, dia ada sir. Maknanya dalam hati ini. Lalu dibersihkan hati-hati kita ini agar hati menjadi bersih. Lalu jalan menuju Allah Ta'ala ialah dengan tingkatan-tingkatan hati, seperti taubat kepada Allah. Lalu orang bertanya, ada dua orang ulama besar bertanya namanya Abu Bakar Al-Qahtani dan juga Abu Hasan. Abu Hasan bertanya dengan Abu Sa'id, Abu Sa'id, aku nak tanya kepada kamu. Ni dua orang tanya, aku nak tanya kepada kamu, kalau kita nak jalan nak melalui jalan kepada Allah, apakah jalan yang pertama kita nak lalu? Apakah jalan yang pertama kita nak lalu agar kita sampai kepada Allah? Lalu dua orang ulama ini tanya. Tanya dia, apa jalan yang paling pertama sekali kita nak lalu? Lalu dia menjawab, jalannya adalah jalan taubat. Sebab itu Ibnu Athaillah di dalam kitab Tajul Arus mendatangkan yang pertama untuk seorang itu kembali pada Allah, nak datang kepada Allah, kerana mesti dia bertaubat. Kerana amal ibadat yang tanpa taubat, amal ibadat yang dicemari dengan dosa-dosa, kotoran-kotoran dosa. Lalu Nabi SAW bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama dia tak ada dosa, walaupun dosa dia banyak. Allah Ta'ala ni dia maha pengasih, dia sangat sayang kepada hamba-Nya. Maka yang buat dosa ni, kita buat dosa, maka yang membersihkan dosa adalah Allah. Apabila, kata Ibnu Athaillah, apabila orang itu memandang kepada Allah, yang besar jadi kecil di sisi Allah. Kalau dia memandang betul-betul dia nak kembali kepada Allah, walau dosa besar bagaimana, Allah Ta'ala kata kecil sahaja bagi aku untuk menghapuskan, untuk aku mengampunkan dosa. Maknanya, tapi kalau orang itu tidak memandang kepada Allah, dosa yang besar dia pandang kecil. Dia tidak pandang Allah, maka dosa itu besar dia pandang kecil saja, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini tanda orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seorang pemuda zaman Nabi dahulu nangis tanpa jumpa Nabi, malu nak jumpa tapi rasa tak mau jumpa, malu dan sebagainya. Lalu duduk di luar rumah menangis. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab ada bersama dengan Nabi.
Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, adalah pemuda tak luar sana, tanpa masuk. Menangis saja. Lalulah katanya, tak apalah Rasulullah, panggil dia, Kentok masuk. Bila Kentok itu datang daripada Rasulullah, lalu masuk. Bila masuk ada Sayyidina Umar, tanpa cakap sebab malu Sayyidina Umar ada. Akhirnya Sayyidina Umar lari. Tinggallah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah kamu ni? Kenapa kamu menangis? Beritahu pada saya. Saya buat dosa lah besar lah. Saya buat dosa yang sangat besar. Katanya lelaki itu pada Rasulullah. Tolong cerita pada saya dosa apa yang besar sangat ni? Besar lah Rasulullah, saya malu nak cerita. Mana besar dosa kamu dengan gunung ganam bukit bukau? Besar dosa saya lagi. Mana besar dosa kamu dengan langit dan bumi? Besar dosa saya lagi ya Rasulullah. Mana besar dosa kamu dengan arsy Allah Ta'ala? Allah, saya rasa dosa saya sangat besar. Mana besar dengan keampunan Allah? Lelaki tadi terdiam, lalu mengatakan besar keampunan Allah. Dan kalau macam tu, beritahulah pada saya. Beritahu pada Rasulullah. Saya malu ya Rasulullah, saya malu. Beritahu, moga-moga saya dapat doakan kamu. Lalu Rasulullah pujuk dia beritahu. Lalu dia ambil keputusan, dia beritahu. Apa dosanya yang dikatakan besar? Dia ada berkenan dengan seorang wanita Ansar, wanita Madinah. Lalulah tiba-tiba wanita Ansar itu meninggal dunia. Bila wanita Ansar itu meninggal dunia, dialah orang yang menggali kubur pada wanita tadi. Kemudian apabila wanita tadi dikebumikan, lalulah semua orang balik. Dia pusing balik, pergi ke kubur, lalu dia gali kubur tadi. Bila dia gali kubur ke tadi, lalu dia menzinai perempuan tadi yang sudah meninggal dunia. Mengikut riwayat, si mati tadi bercakap, marah kepada dia, meninggalkan aku dalam keadaan berjuruk ini kepada Allah. Lalulah dia ketakutan, lari dia, terus menangis sampai jumpa Nabi. Bila dengar macam itu, Nabi rasa nak marah. Nabi kata pujuk beritahu, Nabi rasa nak marah. Maknanya dia, Allah siapa gitu sekali buat kerja macam ni. Lalulah Nabi marah pada dia sehingga dia balik. Dan dia menangis, bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, esokkannya datang malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, siapakah Rabb, siapakah kamu? Siapakah Tuhan, siapakah kamu? Aku adalah hamba-Nya, Allah adalah Tuhanku. Ya Muhammad, siapakah yang ampunkan dosa? Dan siapakah yang menerima mengampunkan dosa? Katanya Rasulullah Allah Ta'ala. Siapakah yang menerima taubat apabila ia bertaubat kepada Allah, bertaubat kepadanya? Kata Rasulullah, adalah Allah Ta'ala lah yang menerima taubat. Kamu terima taubat ke Allah? Allah terima taubat. Kamu yang mengampunkan dosa ke Allah? Allah yang ampunkan dosa. Lalu malaikat kata, ya Muhammad, ketahuilah, lelaki yang berjumpa dengan kamu itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan Allah Ta'ala terima taubat dia. Walaupun lelaki itu menganggap dosanya besar. Sebab itu kata Ibnu Athaillah dalam Matan Hikam, mengatakan sesiapa yang memandang Allah, maka dosa besar itu Allah Ta'ala memandangnya kecil. Tetapi sesiapa yang tidak memandang Allah, dosa besar itu dirasakan dosa itu kecil. Maka jalan pertama bertaubat kepada Allah. Kalau orang jumpa, saya ni nak jalan kepada Allah, saya pergi baru ini, Alhamdulillah, seorang hamba Allah, saya di Melaka, saya pujilah dia tu orang bagus, orang yang betul-betul nak cari dia kepada Allah. Dengar daripada kita, dengar dia bercakap, memang nak cari Allah, maknanya dia nak beribadat, jalan macam mana. Lalu saya bercakap kepada dia dengan mengenai taubat. Kita mesti ada jalan taubat. Kalau kita tidak bertaubat, amal ibadat kita seolah-olah tidak ke mana. Umpamanya apa? Umpamanya ini gelas. Umpamanya gelas. Jadi kita nak isi sesuatu di dalam gelas, maka gelas ini ibaratnya hati. Maka kita nak isilah untuk kita dapat nikmat daripada apa yang kita isi tadi. Lalu kita isi air. Ada air masuk, ada air teh, ada air kopi dan sebagainya. Bagaimana kalau gelas ini kotor? Bagaimana kalau gelas ini kotor? Kita isi air apa saja, air yang ada dalam gelas itu kotor. Kerana apa? Kerana tempat yang kita nak isi itu kotor. Maka itu gambarannya. Maka kita nak isi dalam hati kita Allah. Kita nak isi dalam hati kita ibadat kepada Allah. Kerana ibadat yang hatinya kosong tidak diterima oleh Allah.
Lalu kita nak bersihkan, nak dapatkan air itu, dapat nikmat pada air. Kita nak tak air teh ke, air kopi ke, tapi kalau bekas itu kotor, maka semuanya akan memberi mudarat pada kita. Semuanya akan jadi kotor. Maka jalan dia apa? Kita nak ambil berat ke kopi ke, nak ambil berat pada teh ke? Tidak, kita berat ambil berat pada bekas tadi. Maka demikianlah kita isi sembahyang, kita isi puasa, kita isi zakat, kita baca Quran, kita zikir. Tapi kenapa tidak ada kesan kepada zikir? Kenapa tidak ada kesan kepada Quran kita? Betapa ramai orang yang membaca Quran, kadang-kadang bertahun-tahun baca Quran, berpuluh-puluh kali khatam. Kadang-kadang setengahnya 1 bulan Ramadan 3 kali, ada yang rajin 5 kali. Tapi apa kesannya daripada baca Quran? Maka itu gambarannya. Apabila seseorang itu tidak membersihkan hati, bila tidak membersihkan hati, maka ibadatnya tidak memberi kesan kepada akhlaknya, tidak memberi kesan kepada kehidupannya. Lalulah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, jalannya adalah taubat kepada Allah. Pasti jalan taubat. Bila bertaubat, lalu kita muhasabah diri kita, Masya Allah, ruginya aku selama ini melakukan amal ibadat hanya sedikit, masa telah lama berlalu. Sedangkan kita telah tinggalkan waktu dahulu, sudah tinggal waktu lama berpuluh-puluh tahun. Kita nak pergi ke depan itu tak tahu langkah kita berapa langkah tak. Langkah kita berapa langkah. Lalulah kita muhasabah. Hasil daripada muhasabah itu mari takut. Sudah melalui taubat dan muhasabah. Kalau orang tanya, kenapa hati tak takut pada Allah? Jawapannya, kita tidak bertaubat dan kita tidak ada muhasabah. Macam mana nak mari takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah, dia dapat meninggalkan maksiat. Apabila dia sudah takut, dia telah takut pada Allah, hasilnya dia akan buat apa yang Allah Ta'ala perintah, dia akan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tetapi bila dia pandang dengan ibadatnya yang sedikit, lalulah menghasilkan harap kepada Allah. Dia harap agar Allah Ta'ala terima amal ibadatnya. Maka dia sudah tidak harap kepada makhluk. Dia tak pandang dah orang nak kata dia macam mana. Kita ni kalau kita ibadat banyak-banyak, kadang-kadang kalau orang tak tahu tak sedap, rasa nak khabar juga korang. Nak khabar juga. Kalau kita bangun semayang malam 10 rakaat, pagi besok kita buat lebih saja. Mana dah orang? Malam tadi jaga malam. Orang tanya sikit. Lepas tu orang tak tanya dah. Tahu tak awak berapa? Dah tahu. Semayang malam. Dah tahu tak banyak mana rakaat? Dah tahu. 10 rakaat je. 10 rakaat je. Maknanya orang pun dapat tahu. Baru lagi. Bermakna beribadat yang dia buat tu, dia mengharapkan kepada makhluk. Kita tidak mahu, kita mengharapkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Lalu dalam ketika itu adanya muraqabah, merasa Allah Ta'ala sentiasa memandangnya. Bila rasa harap, dia rasa takut, rasa Allah Ta'ala pandang. Ini tidak ada pada kita. Ini yang perlu kita usaha. Dan sebagainya. Melalui sifat tersebut, seseorang salih menghiasi dirinya di dalam tarik, dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Maka seorang salih. Siapa salih? Salih ni orang nak jalan pada Allah. Orang salih ni kira orang yang dah beramal. Kalau kita tak beramal ni kira orang awam ni, orang kiranya orang biasa lagi, tak salih lagi, tidak berjalan dengan Allah. Ibarat orang tu start kereta tak masuk gear, tak tekan minyak, start kereta saja, dah bila nak sampai. Tidak berjalan lagi. Mesti dia kena salik, siap salik jalan. Dia kalau salik jalan, nak jalan ke mana? Kena ada tarik, kena ada jalan. Takkan ikut dah. Maknanya startnya jalan saja, masuk dalam. Lepas tu tak gerok. Mana tak gerok dah? Nak gerok mana pokok depan? Mesti kena ada jalan. Jalan tu kita kena ambil jalan yang ditunjuk oleh guru. Mana boleh ibadat ikut dah. Dia kena ada jalan. Guru menunjuk jalan dia supaya hati-hati kita menjadi bersih. Lalulah dikatakan mesti kena ada tarik, kena ada jalan. Jalan. Dah jalan ini kena jalan. Jalan banyak. Kita nak pergi Kuala Lumpur banyak jalan. Mana pergi Kuala Lumpur? Ada boleh jalan ikut Patah, boleh jalan ikut Lebuh Raya Baru. Tapi kalau tak tahu jalan, orang pergi ke sana, dia kita kelakar. Waktu apa dah sampai Kuala Lumpur? Dah mau jalan tak mana? Mesti kena ada jalan. Jalan itu dah jalan yang ditunjuk oleh guru dalam amalan-amalan
lalulah sehingga menuju ma'rifatullah, sampai kepada ma'rifat kepada Allah, iaitu dengan ma'rifah zauqiyah. Orang duk tanya, apa ma'rifat tu benda apa? Man zaqa arafa, siapa rasa dia tahu. Zauqiyah ni benda yang betul perasaan. Benda yang betul rasa-rasa. Kalau kita kata nasi ayam sedap, kita tengok gambar dah tahu, hanya kata sedap dari mana dia tahu. Kecuali orang makan. Orang makan baru dia tahu, oh sedap gitu caranya. Maknanya itu dipanggil zauqiyah, makrifat zauqiyah, yakni makrifat ni perasaan yang ada di dalam hati. Perasaan yang ada di dalam hati yang merasa kebersamaan dengan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kamu berada, kamu merasakan kamu bersama dengan Allah. Dan Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tapi merasa kebersamaan Allah Ta'ala. Itu orang yang mencapai makrifat Allah. Kita tak siapa lagi, kena cari jalan. Dia pakat cari jalan, mohon kepada Allah agar satu hari Allah Ta'ala memberi makrifat ke dalam hati kita, iaitu makrifat yang betul zauqiyah, yakni perasaan, serta sampai kepada makam ihsan yang tidak terbatas martabatnya, sampai kepada makam ihsan. Makam ihsan ni makam macam mana? Satu hari Nabi duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak dikenali. Hadis yang masyhur, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istala alaina rajulun shadidu siyabil bayad, shadidu sawadis sa'a, la yura alaihi asaru safar, fala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kaffaihi ala fakhizahi, thumma qala ya Muhammad akhbirni ani Islam. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Bila Nabi jawab, dia kata betul, sadaqta. Tanya lagi, akhbirni anil iman. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Jadi nak beritahu dia khabar pula tentang iman. Nabi jawab tentang iman, dia kata betul pula. Akhbirni anil ihsan. Nak khabar sampai situ Beritahu kepada saya tentang ihsan. Nabi jawab, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini kamu berubudiyah, kamu melakukan amal ibadat kepada Allah sehingga kamu merasakan seolah-olah kamu melihat Allah. Macam mana nak melihat Allah? Allah Ta'ala itu tidak berjisik. Dan kalau kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Ta'ala itu memerhati kamu. Itu makam ihsan. Makam musyahadah dengan makam muraqabah. Jangan kata melihat Allah seumpama melihat jisik, seumpama umat Nabi Musa, la nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kata umat Nabi Musa, "Hai Musa, aku tak mau beriman denganmu sehingga aku melihat Tuhan cokoh depan mata." Bersama lendik. Cokoh depan mata. Allah Ta'ala timpa bala selalu. Fa'akhadhatkumus sa'iqah, datang ribut membinasakan kerana tanya soalan macam tu. Ini umat Nabi Musa. Maka ihsan ini kita merasakan seolah-olah kita melihat Allah. Itu dipanggil ihsan. Bagaimana orang yang beribadat merasakan seolah-olah melihat Allah? Dalam kitab Habib Umar dia menyebut, dia kata kalau kamu sembahyang, apabila kamu lalai, katakan di dalam hati kamu dengan siapa kamu berhadapan. Sehingga mari tergetar dalam hati Allah, lalu ditumpukan pada ibadat pada Allah. Macam mana nak melihat Allah? Bukan melihat Allah sebagaimana kita faham, tapi di antaranya tengok orang, yakni di antaranya melihat sifat-sifat Allah. Melihat sifat Allah, melihat sifat Allah sehingga merasa kegerunan di dalam hati. Inilah dikatakan ihsan. Nak dapat macam mana gerun dalam hati, mesti ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, Nabi tak sebut perkataan tasawuf, tapi Nabi sebut ihsan. Ihsan itu menghasilkan rasa gerun di dalam hati. Maka berlakulah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika azan dilaungkan, maka pucat mukanya. Pucat muka. Orang tanya, kenapa muka kamu pucat? Sayyidina Ali tanya, mu tahu tak dengan siapa kita nak berhadapan kayak gini? Maknanya
Inilah dikatakan ihsan, merasakan seolah-olah dia melihat Allah, bukan melihat Allah, melihat sifat Allah, sehingga kamu merasa gerun di dalam hatinya. Maka ini ihsan. Inilah jalan yang kita nak cari sampai menuju kepada Allah Ta'ala, sampai kepada murtabat ihsan. Murtabat ihsan, iaitu murtabat yang merasakan bahawa ia benar-benar melihat Allah, sehingga merasa gerun di dalam hatinya. Dan begitu juga dengan makam muraqabah, dan merasa ianya diperhatikan. Ini jalan kepada Allah. Maka di sini bersihkan hati kita dengan bertaubat kepada Allah. Banyakkan istighfar dengan Allah. Banyakkan istighfar. InsyaAllah kalau kita banyakkan istighfar, nanti kita boleh tinggalkan maksiat. Satu jalan yang kita tak boleh tinggalkan maksiat kerana kita tidak beristighfar. Kalau kita kata, kenapa aku jadi gini, kenapa aku jadi gini, kenapa aku buat gini, kenapa aku kata macam ni, maka banyakkan istighfar. Kerana kita punya anggota tidak dijaga. Sehinggalah kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, sehinggalah kita dan seterusnya kita bertaubat kepada Allah. Satu hari nanti kita akan bicarakan mengenai taubat. Dan perbicaraan mengenai taubat, saya melihat kitab yang disusun ataupun cara perjalanan taubat yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali cukup baik dalam kitab Minhajul Abidin, untuk menghasilkan seorang itu benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha. Orang tanya, ustaz, kita taubat-taubat ni kena zikir gitu je? Astagfirullah, setelah tu taubat? Dah, astagfirullah belum taubat lagi. Hanya sebahagian daripada taubat, sebahagian daripada syarat-syarat taubat, tapi tak cukup lagi taubat. Maka kita kena ada jalan bertaubat kepada Allah. Maka benarlah yang disusun oleh ulama-ulama sufi, mereka mulai jalan taubat. Untuk pengetahuan, ramai orang-orang sufi dahulu, mereka itu terdiri daripada orang-orang yang melakukan maksiat dahulu, lalu dia bertaubat menjadi sebaik-baik manusia. Hasan al-Basri begitu juga. Maknanya Hasan al-Basri, Qadhi Bai'iyah, perampok, akhir kali bertaubat menjadi orang yang soleh. Malik bin Dinar, orang yang suka berpoya-poya, akhir kali menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang-orang yang soleh, ini asal daripada orang-orang yang buat maksiat. Allah Ta'ala pusing hatinya menjadi orang yang soleh. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dini wa ta'ati wa husni ibadati. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati kita daripada duduk di atas Allah Ta'ala, pendirian kita dengan Allah Ta'ala, dan tetap di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang dibalikkan hati oleh Allah Ta'ala, daripada ahli maksiat menjadi ahli taat, daripada orang yang lalai menjadi orang yang ingat kepada Allah, daripada orang awam menjadi wali-wali Allah. Apa perjalanan yang mereka lalui? Perjalanan yang mula-mula mereka lalui adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan taubat. Inilah yang ditunjukkan oleh ahli-ahli sufi. Maka perjalanan kita pakat-pakatlah bertaubat. Kerana jangan salah faham, kebanyakan orang faham taubat ni kepada ahli maksiat. Salah. Bukan taubat duduk pada ahli maksiat saja, taubat juga duduk pada ahli taat. Orang yang buat amal ibadat pun kena taubat juga, sebagaimana orang yang buat maksiat pun kena taubat. Bermakna masa dia buat maksiat tu dia kena taubat untuk jadi ahli taat, dan masa dia buat taat pun kena taubat juga. Sehinggalah dia duduk di dalam maqam taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.